A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala ali sayidina Muhammad. Qala rabbi shrah li sadri subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul alim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita bertemu lagi dalam episod ke-12 tak silapnya mengenai ketokohan Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an, ya. Episod ke-13 sekarang. Baik. Sekarang kita akan lihat ialah sebelum episod-episod yang lain sebelum ini ialah membincangkan tentang akhlak dia, sifat dia, akhlak Aisyah, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an. Jadi mulai hari ini kita akan melihat pula kepada keilmuan Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Itu hari ini kita lihat secara menyeluruh apakah pandangan, komentar-komentar para sahabat dan juga pada tabi'in tentang Aisyah radhiyallahu anha, tentang keagungannya, ya. Contohnya dari sudut ilmu. Lepas tu baru kita akan masuk dalam bidang ilmu hadis, ilmu fiqh dan sebagainya. Hari ini secara umum dahulu. Keilmuan Aisyah. Kedudukan ilmu Aisyah tidak saja lebih tinggi dari kalangan dari pemimpin. Kedudukan ilmu Aisyah radhiyallahu anha tidak saja lebih tinggi dari kalangan perempuan, tetapi ilmunya juga tidak ditandingi oleh sesiapa pun dari kalangan perempuan dan lelaki sezamannya. Dalam hal kemampuan untuk cepat memahami dan menyimpulkannya. Maknanya dia adalah seorang yang ulung dalam bidang keilmuan, bukan sahaja di kalangan wanita, bahkan juga di kalangan perempuan. Kenapa? Sebab dia berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan Al-Quran pun banyak turun semasa beliau. Abu Musa Asy'ari berkata, tidak ada satu hadis yang sulit bagi kami para sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kecuali kami tanya pada Aisyah. Pada dirinya kami temukan pengetahuan tentang hadis tersebut. Maknanya kalau ada hadis yang susah, jadi para sahabat tanya mesti dapat jawapan, ya. Makna dalamnya ilmu Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha. Imam Muhammad Ibn Shihab Az-Zuhri berkata, Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang paling cerdas para tokoh dari kalangan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang banyak bertanya padanya, yang banyak yang banyak yang bertanya kepadanya, yang banyak bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Atta' bin Rabi'ah juga berkesempatan menjadi murid kepada sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya. Atta' ni adalah murid pada sahabat Nabi. Dia berkata Aisyah adalah orang yang paling ahli dalam bidang fiqh, paling tahu tentang baik di sudut pendapatnya di antara orang lain, ahli dalam bidang fiqh dan paling alim. Seorang tabi'in lain iaitu Abu Salamah ibnu Abdurrahman bin Auf berkata, aku tidak pernah melihat orang lebih tahu tentang sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang lebih baik pendapatnya jika beradu hujah, serta lebih tahu tentang ayat-ayat kewajipan turunnya selain daripada Aisyah radhiyallahu anha. Adanya mengenai sunnah, Sayyidatina Aisyah amat mengetahui sebab dia sentiasa berada di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab tu dia boleh cerita tentang sunnah. Dan diceritakan lagi oleh Urwah bin Zubair Al-Awam, ya, radhiyallahu anhu. Dia adalah seorang murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, berkata, Urwah ni anak murid pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku tidak pernah melihat orang yang lebih tahu halal dan haram, ilmu pengetahuan syair serta perubatan lebih daripada Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu an. Kita tengok betapa hebatnya Aisyah radhiyallahu an. Dia seorang yang alim dalam bidang ilmu.
halal dan haram, ilmu fiqh dalam bidang syair dan juga dalam bidang perubatan. Nanti kita akan lihat apa contoh bidang-bidang perubatan yang Aisyah radhiyallahu anha tahu, ya. Jadi kita nampak dia ni bukan hanya penghibur Nabi saja, kan? Bukan tugasnya hibur Nabi saja, ya. Sweet-sweet saja, tidak. Sebenarnya dia adalah orang yang berilmu, yang memberi sumbangan besar kepada sahabat dan tabi'in, dan juga kita semua yang mengambil ilmu daripada riwayat para sahabat dan tabi'in, ya. Dan disebut juga bahawa para ummul mukminin yang lain selain Aisyah juga mengemban kewajipan menjaga dan melestarikan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun kedudukan yang telah dicapai oleh Aisyah radhiyallahu anha tidak ada yang bisa menandinginya. Kita tak nafikan sahabat, isteri-isteri Rasulullah yang lain pun hebat, yang menceritakan tentang hadis-hadis Nabi, tetapi tidak boleh ditandingi dengan Aisyah radhiyallahu anha, kerana isteri-isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam banyak menghafal hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, tetapi tidak boleh menandingi Aisyah dan Ummu Salamah, ya. Aisyah banyak menghafal hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad bin Syihab Az-Zuhri berkata, jika ilmu semua manusia dihimpun lalu ditambah dengan ilmu isteri-isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nescaya ilmu Aisyah radhiyallahu an tetap orang yang lebih luas ilmunya dari mereka. Maknanya ilmu Aisyah radhiyallahu an kalau dihimpun dengan semua ilmu manusia dan ilmu para isteri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka lebih lagi luas ilmu Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an. Beberapa muhaddisin meriwayatkan, ahli hadis meriwayatkan satu hadis, ambillah separuh agamamu dari si Humairah ini, daripada Aisyah radhiyallahu an. Baik, kita tengok mengenai ilmu dia, ya, sedikit ilmu. Disebutkan bahawa Aisyah radhiyallahu an yang kepribadiannya sangat istimewa, berbeza dari perempuan lain juga lelaki kerana kedudukannya yang tinggi dan pengetahuannya yang luas tentang kitab dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia mempunyai kemampuan dalam menyimpulkan hukum. Maka nama Aisyah radhiyallahu an berhak untuk disebut sebagai salah satu ulama di kalangan sahabat. Seperti Umar Al-Faruq, Umar radhiyallahu an, Ali bin Abi Talib, Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas, Abdullah ibnu Abbas. Maknanya dia setara dengan ulama-ulama terkenal di kalangan sahabat, iaitu 4 orang, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Abdullah bin Mas'ud dan Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhu. Dan di bawah ini akan dibahas secara terperinci mengenai ilmu Aisyah radhiyallahu an dalam bidang Quran, dalam bidang tafsir, dalam bidang takwil dan sebagainya. Baik, kita tengok dahulu sedikit dalam bidang Al-Quran. Ya, dalam bidang Al-Quran. Semua orang tahu bahawa Al-Quran Karim turun secara sempurna selama hampir 23 tahun. Aisyah radhiyallahu an sendiri mula hidup berumah tangga dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada usia 9 tahun. Kira-kira itu terjadi adalah tahun ke-14 Hijrah turun Al-Quran atau tahun nubuwah. Maka Aisyah radhiyallahu an telah hidup bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam lebih kurang 10 tahun. 10 tahun dia hidup dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam semasa turunnya Al-Quran. Dari situ kita menyimpulkan bahawa lebih dari setengah Al-Quran turun pada masa Sayyidatina Aisyah radhiyallahu an mencapai akil baligh dan dewasa. Maknanya 10 tahun Quran turun semasa Aisyah radhiyallahu an dah baligh, maknanya lebih matang. Sudah tentu dia lebih kuat mengingatinya. Apabila turunnya Al-Quran, dia akan bertanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun meski umurnya, walaupun umurnya masih belia, tak pernah terdengar bahawa Aisyah melewatkan kesempatan belajar. Walaupun sebelum balik lagi, dia dah mengambil peluang untuk belajar dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab kita tahu dia berkahwin dengan Rasulullah umur 6 tahun. Bahkan pada masa kanak-kanaknya merupakan masa bermain dan bercanda, dia tetap tidak membiarkan masanya begitu, tetapi dia tetap
belajar, dengar sama ilmu yang disampaikan oleh Rasulullah SAW dan juga oleh ayahnya iaitu Abu Bakar radhiyallahu an. Abu Bakar sendiri membangunkan sebuah masjid di halaman rumahnya. Dia melaksanakan solat dan membaca Al-Quran di dalamnya. Aisyah radhiyallahu an menggunakan kesempatan ini untuk menghafal ayat-ayat Al-Quran yang didengarnya daripada lantunan ayahdanya. Dia berusaha meresapinya lalu menyimpannya dalam memori yang sangat kuat. Ini peringkat kanak-kanak lagi dia dah dengar ayah dia belajar dan mengajar dan dia hafal. Ya, tu kita tengok dari kecil lagi dia dah minat menuntut ilmu. Sebab tu kalau nak mengasuh anak-anak ni dari kecil kita ajar dia gemar dengan minat kepada ilmu. Bawa dia kat ceramah, ajak dia baca buku dan sebagainya. Bawa tempat majlis ilmu, biar dia biasakan dengan majlis ilmu. Moga-moga bila besar nanti cinta kepada ilmu. Aisyah menuturkan, telah turun pada Nabi Muhammad SAW di Mekah satu ayat ketika aku masih kecil tapi aku masih hafal. Apa ayat dia? Balis sa'atu maw'iduhum was sa'atu adha wa amar. Sebenarnya hari kiamat itu hari yang dijanjikan pada mereka dan kiamat itu lebih dahsyat lagi pahit. Jadi dia ingat lagi kata masa tu kanak-kanak lagi dia hafal surah Al-Qamar ayat 46. Ini nak tunjukkan bahawa dia kuatnya hafalan dia walaupun masih kanak-kanak. Orang lain main dia tak ingat tapi dia lekat di hati, di ingatan dia. Semasa umurnya mencapai 30 tahun, Aisyah radhiyallahu an belum banyak menghafal ayat kitabullah. Ini diakui dengan jujur dalam peristiwa hadis ifki. Aku adalah seorang remaja yang masih belia dan tidak banyak lagi menghafal Al-Quran. Masa hadis ifki ni kita akan sentuh kemudian ya, iaitu peristiwa fitnah ke atas Sayyidatina Aisyah ya. Ada dalam surah An-Nur Allah menyucikan Sayyidatina Aisyah ya. Itu kita akan singgung kemudian. Kita akan detailkan kemudian. Walaupun dan disebutkan daripada itu Al-Quran tidak tersusun rapi pada satu ketika dulu peringkat awal tak susun rapi dan disebutkan bahawa hingga Nabi wafat sampai masa Khalifah Abu Bakar pada masanya Abu Bakar mulai mencatat dan menghimpunnya. Selama itu beberapa sahabat masing-masing mencatat sekadar untuk bacaan peribadi seharian. Tak pernah ada perbezaan antara dalam catatan kecuali berkenaan dengan beberapa surah sahaja. Dan disebutkan oleh seorang Iraq datang kepada Aisyah dan berkata, tunjukkan padaku mashafmu. Aisyah bertanya untuk apa? Dia jawab, kerana sepatutnya susunan mashafku tidak sesuai dengan mashaf Uthman. Aisyah berkata, kalian boleh membacanya secara berurutan. Jadi kemudian Aisyah mengeluarkan mashafnya dan menunjukkan ayat satu persatu. Hanya Allah menganugerahkan pada Aisyah ni suka bertanya. Tu makna menunjukkan bahawa Aisyah tahu susunan mashaf Al-Quran yang diusahakan oleh ayahnya. Jadi setakat itu insya-Allah seterusnya kita akan sambung lagi mengenai ketokohannya di bidang ilmu. Wallahu alam, subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.